Kalau cuba sekali, tentu demo tak boleh lupa. Dah sampai ke negeri Cik Situan Kembe kat Kota Baru, Kelantan. Ya. Baru tengok, amor rasa berkening. Orang jangan. Tapi sebelum tu, Wah, sampai. Assalamualaikum. Datang Fikri. Adi lah. Selalu follow Adi Oh, ya ke? Okay, saya Hafizi lah. ini Encik Hafizi, pegawai dari MTIB. Ikutkan daripada bahagian Pemekasan Ekonomi Ultra Lembaga Bersang Kayu Malaysia lah. So bagaimana kita tahu, Fikri dengan Adi pun tahu, program ni adalah program promosi untuk usahawan industri kayuan lah di Malaysia lah. Atau MTIB lah. Ya, MTIB tu kalau ikutkannya adalah salah satu agensi yang peneraju untuk industri perkayuan lah di Malaysia. Apa maksud MTIB? MTIB tu kalau ikutkannya dalam bahasa Inggeris Malaysia Timber Industry Board lah. Ataupun dalam GM-nya kita sebagai Lembaga Bersang Kayu Malaysia lah. Kami di bawah Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi lah. Nak bagi mana? Nak bagaimana kalau ikut macam kita tahu, program ni akan melibatkan lebih kurang 7 lokasi lah, ataupun 7 negeri. Di Kelantan, Penang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Melaka dan akhir sekali adalah di Johor. Oh, kita pusing Malaysia ni. Nak tengok Malaysia, kilang kayu. Cara proses produk-produk kayu. Tapi boleh tak masa kita pergi tu, kita berhenti tempat-tempat best? Banyak betul kalau ikutkan ke 7 lokasi tu ada destinasi yang menarik juga lah. Selain daripada kilang-kilang. Betul. Maknanya tempat-tempat makan yang menarik. Makan yang best. Yang viral. Cari sotong besar. Bere. So, Jom. boleh kita gerak sekarang? Let's Jom. back. Ya. Bawa kayu. Kena hantar mana? Boleh kak? Apa ni? Assalamualaikum. Ni Cik Saiful lah. Cik Saiful. Di Kota Baru. MTIB Kota Baru ni. Kecek Kelantan kita. Okay, let's go. So, sampai dah di ni lah Sdn Bhd. So, satu ada pengurus dia. Ini Fatih. Okey. Assalamualaikum. Salam. So, Fikri. Saya Fadhi. Fadhi. Selamat datang ke Prabu Nidah lah. Okey, jom. Jom naik. Naik dulu. Lawa dah ni. Macam inilah. Kemas ni. Prabu. Assalamualaikum. Saya Ni Asmawi bin Ni Abdullah adalah pengurus besar di syarikat Ni Las Sdn Bhd. Saya berada di syarikat ini sudah agak lama lah, semenjak daripada penubuhannya iaitu pada tahun 1994 lagi. Dan saya pada masa itu adalah sebagai pengurus pengeluaran di syarikat ini. Syarikat Ni Las Sdn Bhd adalah merupakan satu syarikat family business. Ia berasal daripada ayah saya, iaitu Tuan Haji Abdullah bin Raja Ahmad. Beliaulah pengasas kepada syarikat ini. Kami di sini lebih memfokuskan kepada penjualan perabot-perabot yang kami produce sendirilah di syarikat. Nama Ni Las Sdn Bhd adalah sempena dengan nama dia lah, Ni Abdullah bin Raja Ahmad. Pada tahun 1980 ni, Tuan Haji ni memulakan bisnes dia di tapak ini juga. Dia bermula dengan pembukaan stor kayu yang menjual kayu-kayu bersaiz kepada penduduk di sekitar ini saja. Penduduk di sini memerlukan peralatan-peralatan seperti jendela, pintu, frame apa semua kan. Jadi beliau telah mengambil inisiatif untuk membeli beberapa biji mesin untuk memproses produk-produk itulah.
Mula-mula penubuhan Niklah ini, kita lebih fokus kepada perabot rumah macam almari, dining dan juga pelbagai lagi lah. Kemudian kita terus fokus kepada perabot-perabot pejabat yang terdiri daripada perabot-perabot seperti meja pejabat, almari pejabat dan juga peralatan-peralatan perabot di sekolah. Daripada tempat storage sana, kan daripada tempat Storage ni. dia tu masuk ke sini. Sini tempat loading untuk papan potong lah. Ni mesin potong lah, dia panggil automatic panel saw. Mesin ni memang tepat lah. Dia tak lari, dia tepat, dia cepat. Semua komputer punya sistem. Kita masukkan saiz dalam komputer, dia potong lah. Dia potong jadi macam ni. Dia potong jadi macam ni. Jadi kecil-kecil macam ni lah. Proses selepas kita potong, kita akan terus masuk ke part untuk pasang edging lah. Pasang edging ni maksud dia kita tutup tepi Kayu dia tu. setiap kayu tu untuk tak bagi nampak lah. Tak bagi nampak dia punya kayu. Dia jadi macam ni. Dia cover, Dia cover balik. cover kawasan ni. Dia cover balik semua yang nampak kayu tadi tu dengan edging tu lah. Kita pakai corak yang sama lah. Dia punya tepi ni kan. Lepas dah edging semua, kita akan pergi ke sini lah. Sini mesin ni dia panggil CNC skipper boring. Dia untuk tebuk lubang-lubang lah. Contoh dia macam ni. Untuk apa-apa lubang lah. Oh, untuk pasak kan? Pasak, engsel, lubang kunci. Faham. Boleh kat sini. Sekali masuk, sekali siap. Nanti pisau daripada situ lah. Dia keluar satu. Macam tu. Oh, senang. Sekarang semuanya automatik tau. Automatik. Dia macam dah tak payah orang ukur satu-satu dah. Tak ada dah. Semua melalui program dalam komputer. Tekan je, pop. Betul. Okay. Lepas kita proses boring tadi, tembok tu, kita akan terus kepada assemble lah, pemasangan. Pemasangan ada dua. Satu kita pasang dekat side, satu kita pasang dekat kilang. Faham. Dia tengok produk tu macam mana lah. Semua ini proses pemasangan tak ada sebab tadi lori dah keluar. Oh, ada yang dah ni dah. Keluar lah. Jadi hari ni untuk sekarang ni tak ada lah. Contoh barang yang dah siap produk yang yang ni dah siap pasang lah ni. ni macam ni lah barang dia. Daripada kita start potong, sebesar-besar papan tu kita potong. Kita letak edging, kita tebuk-tebuk lubang, pasang jadi macam ni lah. Salah satunya ialah produk yang kita buat di sini ialah produk kerusi dan meja sekolah. Kerusi dan meja sekolah ini telah mengalami satu revolusi yang panjang. Bermacam-macam desain yang telah dikeluarkan dalam industri inilah. Dia melibatkan proses yang banyak. Salah satunya ialah proses pemilihan bahan mentah. Kemudian proses rahmil, final mill, finishing dan assemble sebagainya lah. Ni dipanggil mesin double end. Double end. Double end. Kenapa? Maksudnya Bentuk dia ke? double end ni ujung-ujung end. Contoh kaki meja, dia datang tak saiz betul lagi. Dia ada lebih sikit-sikit. Contoh kita nak kayu tu panjang 2 kaki. Tapi dia datang 2 kaki lebih. Kita potong lah. Kat sini dah tempat potong dia. Oh, ni dia punya template. So kalau macam kursi sekolah dia template dia macam ni. So senang. Template untuk backrest. Kan, backrest ni tempat sandar kerusi tu. Belakang dia. Ada untuk sekolah menengah, ada untuk sekolah rendah. Ni nama dia copy shaper. CNC copy shaper. Nanti kita letak papan ke atas ni. Dia tekan, dia masuk lah pisau tu lah yang akan potong. Dia ikut bentuk lah. Ni selepas daripada situ dia datang sini. Ni apa? Ni untuk tebuk lubang. Dia macam konsep Dia macam tu juga. multi-stainer lah. Dia macam nak masukkan pasak. Dia tebuk kat sini lah. Ni mesin pelas. Oh, plus jadi licin. Ketam macam ketam tu. Selepas ketam kita nak bagi dia Kalau betul-betul macam lepas habis dia buat apa ni tadi? Lepas habis kita sanding, kita pelas kan, kita tu akan pergi ke pemasangan peringkat awal. Sekolah. Oh, licin. Licin lah. Daripada macam ni, kita akan proses jadi macam ni. Ni nama dia Ash. Sekolah rendah punya. Rendah sangat. Semua kita pasang dekat sini. Pasang dekat sini. Ni. Dia punya komponen lah. Ketuk lah. Kita ketuk kat sini dulu, kita clamp dekat sini. Kat sini lah proses dia. Ni dia plus balik. Lepas dia dah wiping, dia akan pergi ke sealer. Sealer ni dia spray yang first lah. Lepas tu dia nak buang dia punya partikel. Halus-halus tu dia kena gosok lah. Dia kena gosok balik. Oh, faham. Untuk siapkan satu kerusi ni, rupanya banyak benda background behind the scene kan. Orang biasa terima yang dah siap je. Oh, ni yang dah siap lah?
Ni yang dah siap. Ni proses finishing lah. Biasa kalau produk sekolah ni dia pakai clear je. Terima kasih banyak, Beh. Banyak kami dapat info hari ni pasal macam mana buat kayu kan. Dari segi pelanggan kami, peringkat awalnya, pelanggan kami adalah terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, terutamanya Kementerian Pendidikan. Sebab kami ini adalah salah sebuah panel pembekal kepada Kementerian Pendidikan. Dan produk-produk yang terdapat di sekolah, di pejabat pendidikan daerah itu adalah dibekalkan oleh salah seorangnya adalah daripada kami lah. Design untuk kabinet dapur, untuk produk government, semua kena daripada sini lah. So akak ni tengah buat design ni? Akak ni tengah buat design. Ini dia design untuk kabinet dapur lah, customer punya. Customer punya? Ya. Oh, dia custom design boleh kat sini? Kalau kabinet dapur, kebanyakannya custom lah. Kita pergi site, kita ukur, balik kita design lah. Selalunya customer ni daripada negeri mana? Majoriti daripada Kelantan lah. Kelantan lah. Senang jumpa. Senang, lah. saya boleh terus pergi on site, jumpa, bincang. Macam tu lah. Okey, dari segi pencapaian, Niklah Sdn Bhd, salah satunya ialah mendapat bronze Lean Manufacturing daripada NPC dan juga 4-star rating, pencapaian score rating yang dibuat oleh SME Bank. Semenjak daripada tahun 1994, MTIB telah mula bantu syarikat ni. Yang pertamanya adalah pada tahun 1997 telah menjemput pihak syarikat untuk menyertai satu pameran antarabangsa di Melbourne pada masa itu. MTIB juga banyak bantu syarikat ni dari segi menyediakan latihan-latihan kepada pekerja, dan kami syarikat sentiasa menghantar pekerja-pekerja untuk mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak MTIB, terutamanya di WISDEC lah, WISDEC Olat Lempit, yang merupakan pusat latihan bagi MTIB. Selain daripada itu, sudah 3-4 kali kami menyertai Work Lifestyle, satu program pameran perabot untuk pasaran lokal yang disertai oleh beberapa syarikat-syarikat tempatan lah. Dan MTIB memang support usahawan-usahawan dari segi program-program untuk membangunkan nilai-nilai pemasaran dan juga latihan-latihan lah. Dari segi bantuan yang paling bernilai sekali bagi syarikat ialah bantuan pinjaman mesin yang diberikan oleh MTIB. Mesin yang high-tech teknologi yang memberi suatu nilai yang baik untuk kami meningkatkan kapasiti pengeluaran kami dalam industri. Dan pihak MTIB juga telah memberi bantuan bahan mentah yang mana dimanfaatkan oleh kebanyakan usahawan-usahawan kami lah, dari segi pinjaman bahan mentah bagi syarikat-syarikat yang tidak mampu untuk membeli ataupun melaksanakan sesuatu projek dia yang dalam keadaan nilai yang besar lah. Harapan dan juga visi syarikat untuk menjadi pemain utama dalam industri ini dalam masa lebih kurang 5 hingga 10 tahun lagi, kami sebenarnya telah membuat satu perancangan untuk meningkatkan lagi pemasaran kami. Fokus utama kami adalah untuk pergi ke export market lah, dan kita memang mengharapkan sokongan dan juga bantuan agensi seperti MTIB inilah. Pengalaman dalam industri ini adalah apabila kita tak capai apa yang kita nak, itu satulah. Dan bagi saya juga, saya mempunyai satu harapan yang besar dalam industri ini, iaitu untuk melihat bukan saya seorang saja tetapi kawan-kawan saya dalam industri ini berdaya saing dan maju serta dihormati oleh lain-lain bangsa ataupun orang lah, dari segi kepakaran, dari segi pemasaran, dari segi kerja dalam industri perabot ini. Dan dari segi bisnes biasalah, bisnes biasa je, turun naik itu adalah asam garam dia. Cuma yang benda yang kita buat kita tak capai itu adalah satu kegagalan yang kita rasa. Walaupun kita tidak gagal, tapi kita berusaha, dan fokus yang paling utama sekali ialah setiap masalah yang berlaku dalam industri kita ini, orang lain lama dah telah selesai. Jadi kita kena bersatu, duduk bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini bersama. Sharing
berkongsi pengalaman, berkongsi penyelesaian terhadap masalah itulah. Banyak sebenarnya benda yang kami belajar dekat kilang perabot ni. Daripada kayu yang biasa kita tengok dekat pokok tu kan, sampailah jadi macam ni. Ni dah komplit dah ni. Ni kira nak hantar ke sekolah. Ni adalah kerusi Kemas lah. kerusi Rupanya sekolah. ingatkan macam senang je buat kayu macam ni kan. Rupanya susah. Ada banyak step yang nak kena buat. Kena lalu sini, kena mesin macam tu. Ada ramai tenaga kerja yang involve untuk jadikan kayu macam ni. Kerusi macam ni. Accurate dia punya potongan semua tu. Sudah. Yeah. Terima kasih bang. Banyak benda dapat. Kat mana? Acutera. Acutera. Let's try. Dalam lebih kurang 5 minit je daripada Niklah tadi, ada satu tempat nama dia Acutera di Pantai Sabak Bernam. Dekat Pantai Sabak. Siapa pernah Selangor weh? Abang ni ajak kita makan sotong celup tepung dekat Acutera. Kat sini memang best sebab di tepi laut macam ni ada ramai sangat orang. Ada orang mancing, ada orang nyanyi-nyanyi. So, meriah lah sangat-sangat. Kita terah macam mana rasa Acutera. Jom kita Acutera. Tak sengoti kita makan kepok leka. Mudah cari tepi jalan kan. Sotong ada resep tu. 2 udang, 2 kepuk. Makanan dia nama dia Acutera. Di sini ada macam-macam lah. Ada ikan goreng, celup tepung. Ada celup tepung lah kat sini. Special kepuk lekau. Kepuk. Gimana rasa dengan Terengganu? Dia rasa dia tak sama lah. Tak sama lah lain. Ni Kelantan. sendiri. Nek Kelantan. Ya, Nek original. Kelantan. Dan udang ni dia betul-betul fresh tau. Naik daripada laut terus diangkat digoreng di sini. Bismillah. Padu. Wah, sedap lah. Tak Lama senati. tak makan. Dah ngoti. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Terbaik. Dia simple je dia makanan dia. Dia macam goreng dengan celup tepung macam ni yang kita makan dengan sos. Tapi memang betul-betul sedap. Kena Acutera. Acutera. Dia macam sos Thai kan, tapi sos Kelantan. Ikan dia fresh tu. Lagi mana dia? Tiga butir dua ya? Akok. Ni akok. Oh, aku. Pernah makan? Dulu kita makan kan? Oh, sedap Akok Kelantan, akok jual tadi. Jadi. Sedap lah. Boleh makan sambil tengok pemandangan pantai Sabak. Tengok mancing, saya jodoh. Hei. Tiap-tiap hari tengok tak pernah miss. Orang nama apa dik? Fatih. Dekat Pantai Sabak ni best sebab kita lepas kita makan kita boleh lepak, santai, saya borak dekat sini. Bawa yang tu saya. Kita Sana lagi dah. Oh. Tapi sebab Akisan, dia makin dekat lah. Lepas tu baru dia bawa benteng ni. Rumah dekat darat biasa je, tapi sebab dah Akisan lah. Tak try lagi cari? Tak. Tak. Tak mahu. Tahu scuba diving. Orang panggil ke pokok. Boleh makan tu? Boleh? Selain tempat makan yang best, sebenarnya dekat Pantai Sabak ni ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita patut tahu sebenarnya. Sebenarnya dekat sini dulu tempat Jepun mendarat menjajah negara Malaysia sebenarnya. So inilah tempat kawasan dia mendarat tu. Tapi dulu pantai ni sebenarnya sampai ke sana tau, 1 kilometer sampai ke sana. Tak ada air kat sini. Tapi sebabkan hakisan sekarang, air sampai ke sini. Kalau dulu abang nak cerita, dekat tengah-tengah tu kita boleh nampak kubu-kubu Jepun tau. Tugu-tugu Jepun apa semua. Tapi sekarang rumah Abang Nik pun dekat tepi tu. Demo royak lah. Dekat dalam laut rumah dia ni. Kami pun sebenarnya tak tahu tau pasal tempat ni. Tapi sebab kita borak dengan orang lokal, kita yang best. Jalan-jalan teroka sambil cerita dengan orang-orang tempatan. Yes, itulah travel to tell story. Oh yes. Ni tugu peringatan
Kuala Pak Ahmad. Dulu Jepun landed dekat sini lah dulu. Landing masa dia datang serang Malaysia. 7 Disember 1941 pukul 11.45 malam. Sejam je sebelum dia serang Pearl Harbor dekat Hawaii tu. Dia Jepun saja? Dia bukan Jepun dengan Korea? Sebenarnya Jepun dengan British sebenarnya. Oh, British. Kita kan under British time tu. So macam British dah buat kubu-kubu. Dia dah expect dah Jepun akan datang serang kat sini. So macam dia dah bersedia kat sini. Lepas tu Jepun datang. So ni tapak pertempuran sebenarnya tau. Dulu dia perang kat sini. Tu. Kat sana boleh nampak pantai tau. Tapi nak pergi pantai jaga-jaga. Ada banyak periuk api tau. Tinggalan Jepun masih lagi ada di sini. Dia bukan Jepun. Ini haiwan yang diternak, iaitu lembu. Ngadu kata dulu macam ada dia punya bunker ke apa. Oh, ada. Dengan cerita ada. Tak tahu. Ada dekat tepi-tepi pantai kot. Kita mencari kubu Jepun. Yang Jepun ni. Tu kan. Kalau dulu pantai Kuala Pak Ahmad ni jadi tempat perang antara tentera Jepun dengan tentera Melayu. Tapi sekarang tempat ni macam terbiar sikit. And then ramai pemancing-pemancing datang petang-petang lepak kat sini mancing. Ramai sangat. Sebabkan pantai ni makin terhakis, dia letak batu-batu macam ni untuk tahan hakisan daripada terus terhakis sampai ke kampung sana.